Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi sambungan penjelasan saya ke atas buku Anda Bertanya, Kapten Menjawab. Baik, kita masuk ke persoalan nombor ataupun di muka surat 281 tentang cabaran yang dihadapi oleh sebahagian ibu bapa sekarang ini, khasnya yang memiliki anak kecil ataupun lebih tepat bayi. Bagaimanakah mereka hendak melaksanakan solat dan pada waktu yang sama menjaga bayi mereka. Mungkin bayi tersebut jika dibiarkan diletakkan saja akan terus menangis dengan tangisan yang agak kuat sehingga mengganggu kekhusyukan, mengganggu ketenangan mereka untuk melaksanakan solat fardu. Mungkin bayi itu baru saja belajar merangkak dan dia seronok merangkak ke sana, merangkak kembali dan dikhawatiri dia merangkak ke tempat yang bahaya, katakan tempat yang ada alat-alat elektronik, tempat yang ada alat elektronik di atas, tapi dia tarik kabel, tarik sampai benda tu boleh jatuh dan sudah tentu ini membahayakan. Mungkin bayi tu boleh diletak dalam katil kecil yang ada pagar di keliling, apa disebut sebagai baby cot dan sebagainya. Tapi bayi sekarang ni dia begitu aktif, dia nak panjat juga, takut panjat lepas tu jatuh lagi teruk pula. Jadi bagaimana pula jika kedua-dua ibu dan ayah sama-sama hadir? Mungkin boleh tolong-menolong antara satu sama lain. Mula-mula ibu solat, ayah jaga, kemudian ayah pula solat, ibu jaga. Tapi bagaimana pula jika hanya berseorangan sahaja? Maka di sini ada pilihannya. Okay, ada satu pilihan yang ini sebagaimana dalam sunnah Nabi SAW, baginda pernah solat sambil mendukung cucunya, ya. Okey, hadis pertama yang ada dalam buku saya ini hadis daripada Sahih Muslim di mana sahabat menerangkan bahawa saya melihat Nabi SAW mengimami solat. Jadi imam sambil mendukung Umamah binti Abu Al-Ash, bayi Zainab binti Muhammad di atas bahu baginda. Apabila baginda rukuk, baginda meletakkan bayi itu, dan apabila baginda berdiri dari sujud, maka mendukungnya kembali. Hadis daripada Sahih Muslim. Hadis ini saya yakin tuan-tuan dan puan-puan mungkin pernah mendengarnya. Cuma di sini timbul dua persoalan. Pertama, itu sudah pergerakan yang melebihi daripada 3 pergerakan. Pergerakan yang besar pula tu, letak, dukung. Dan bila dukung pula mesti bayi tu bergerak-gerak. Kita pun cuba nak balance apa. Jadi pergerakan yang sudah melebihi daripada 3 pergerakan. Yang kedua pula, bagaimana pula jika bayi itu nak lampinnya memiliki najis, katakan air kencing. Apakah ia mengganggu solat tersebut? Masih sah ataupun sudah batal? Maka terhadap dua persoalan ini ada dua pandangan. Pandangan pertama, apa yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, dan tak silap saya juga merupakan pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i, bahawa solat tersebut batal. Sebab yang pertama, pergerakan yang melebihi daripada 3 pergerakan, pergerakan anggota besar yang melebihi daripada 3, dan yang kedua, mendukung bayi yang mungkin ada najis ataupun dah lepas solat tu cek-cek tengok-tengok ada pula dia kencing ke apa ke. Okey, jadi solat tersebut tidak sah. Pandangan kedua pula, tadi pandangan pertama kata tidak sah, pandangan kedua pula berkata sah berdasarkan zahir hadis yang saya bacakan tadi. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, apabila Nabi SAW melakukannya, baginda seorang imam, mengimami solat fardu, para sahabat semua di belakang, sengaja baginda melakukan sedemikian itu bukan semata-mata kerana kasih sayang baginda, tetapi untuk menunjuk kepada para sahabat, untuk menunjuk kepada umatnya bahawa boleh melakukannya dan solat tidak batal. Pergerakan yang melebihi daripada 3 dalam rangka mendukung bayi, letak, dukung balik apa semua, tidak membatalkan solat. Dan seandainya di bayi itu terdapat najis di lampinnya apakah, ia juga dimaafkan, tidak membatalkan solat. Baik, seseorang itu mungkin berhujah dalam hadis tu, mungkin sebelum Rasulullah SAW mendukung Umamah, baginda dah cek terlebih dahulu bersih ke tak. Okey, saya baca pula hadis yang lain, hadis riwayat Imam An-Nasa'i yang juga sahih darjatnya. Okey, bagaimana Rasulullah SAW sedang solat dan baginda memanjangkan sujudnya kerana cucunya Hasan dan Husin telah datang dan memanjat
ke atas belakang baginda dan bermain-main menjadikan baginda sebagai kenderaan tunggangan. Baginda sujud begitu lama sehingga sahabat mula tertanya-tanya, mungkin ada sesuatu yang berlaku kepada baginda. Baik, dalam kes hadis kedua ni, baginda mula-mula tak cek lagi. Baginda tengah sujud. Tiba-tiba dua cucunya mari dan terus panjat. Okey, kalau hadis yang pertama tadi, mereka kata sebelum mula solat, Nabi dah cek dululah. Yang kes kedua ni, ia berlaku secara kebetulan. Nabi tidak plan pun untuk cucunya datang. Panjat di atas belakang baginda dan bermain-main menjadikan baginda sebagai tunggangan. Okey, jadi dalam kes kedua ni, baginda tak sempat nak semak pun. Mereka telah pun panjat. Jadi seandainya pandangan yang berkata mereka tu mungkin ada najis, membawa najis bersama sehingga duduk kita pun jadi membawa najis batal solat, tidak, ia tidak membatalkan solat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan solatnya. Yang ni apabila mereka telah pun turun daripada belakang baginda. Jadi saya sendiri cenderung kepada pandangan yang kedua ini. Okey, berdasarkan zahir hadis. Saya faham pergerakan yang melebihi daripada 3, betul. Kita menungkung bayi yang mungkin ada bersama najis, ya, betul. Okey, tetapi saya faham apa yang diperhujahkan oleh para ulama fiqh, apa yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, saya faham. Tetapi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lebih utama bagi saya dan berdasarkan zahir hadis yang saya bacakan ini, ada dalam buku ini, saya cenderung pada pandangan kedua ialah iaitu najis bagi bayi itu dimaafkan. Okay, dimaafkan di mana apabila ayah atau ibu mendukung bayi tersebut apabila mereka sedang melaksanakan solat, ia tidaklah membatalkan solatnya. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, sekali lagi saya tekankan ada dua pandangan. Jika tuan-tuan dan puan-puan mencenderungi pandangan yang pertama, dipersilakan. Tapi kena fikirlah macam mana pula nak pantau bayi ketika sedang solat kan. Khasnya apabila sedang solat bersorangan. Bagi saya apa yang Nabi SAW lakukan ini bukan sekadar kasih sayang baginda kepada cucunya, tetapi kerana hendak menunjukkan satu perkara penting kepada umatnya, iaitu bolehnya solat sambil menjaga, sambil mendukung bayi kecil. Pergerakan-pergerakan ketika sedang dukung itu tidaklah membatalkan solat dan seandainya bayi itu membawa najis bersama, ia juga tidaklah membatalkan solat. Sebab dalam kedua-dua hadis tu jika kita baca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyemak sama ada cucu-cucunya ataupun bayi-bayi tersebut bersih daripada najis. Okey, bayi pada zaman baginda dan sama sekarang sama juga, mereka pun ada buang air kecil, ada juga buang air besar. Tak boleh kata bayi dulu tak ada pula. Okey, sama saja. Okey, apa yang kita hadapi sekarang ni juga dihadapi oleh bayi pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda terus dukung ataupun terus sujud membiarkan mereka bermain-main di belakang baginda tanpa pula hendak terfikir ataupun tersemak nak semak bernajis ke tak? Bernajis ke tak, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu yang saya nak kongsikan bersama pada kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.